السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Sambungan kita malam ni ialah pada hadis yang kedua, iaitu di bawah tajuk larangan gharar. Hadis yang diletakkan untuk hadis yang kedua ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Maksud dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada jual beli hasah, dalam kurungan hasil melempar batu, itulah yang dibeli, dan melarang daripada jual beli gharar, dalam kurungan diletak tidak jelas. Apa itu maksud jual beli hasah? Kita kena tengok nota kaki yang ke-26. Nota kaki ni dia duduk pada muka surat 17. Jadi kena belik muka surat 17, tengok bahagian nota hujung. Nota kaki yang ke-26 dia sebut situ, Imam An-Nawawi berkata, bai' hasah boleh berlaku jualan secara lemparan, seperti seseorang berkata, aku jual mana-mana baju yang terkena lemparan batu ini, atau aku jual sempadan tanah terakhir jarak lemparan ini, atau ambillah batu ini dan lemparkan, aku akan jual kepadamu jarak akhir lemparan, atau dikhususkan satu pakaian tertentu untuk dilempar, maka jika terkena lemparan dijualkan kepada pelempar. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Jual beli ni ialah satu cara jual beli yang ada di kalangan masyarakat Arab Quraisy pada waktu itu. Sudah pasti jual beli ni, benda yang paling jelas kita nampak ialah tiada kepastian pembeli tu dapat beli yang mana, sebab dia bergantung kepada nasib. Dia buat satu media untuk satu orang yang nak beli benda-benda di tempat jualan dia tu, tak boleh pilih, tapi boleh ambil satu benda. Macam dalam definisi tadi dia sebut, ambil batu. Hasah tu maksudnya batu kerikil, dilemparkan, kena mana-mana barang, maka barang tu akan dijualkan oleh penjual itu kepada orang yang lempar. Jadi inilah yang disebut dengan nama gharar, iaitu tidak pasti. Gharar ni maksudnya benda yang tak pasti. Kita tak pasti kita boleh beli yang mana.
Sebab dalam jual beli ni, antara syarat yang kena ada antara pembeli dan penjual, dia panggil at-taradi, redha. Pembeli tu jual dengan rela hati, penjual tu jual dengan rela hati, dan pembeli tu pun beli dengan rela hati. Bukan dia beli dalam keadaan tak pasti. Maknanya antara penjual dengan pembeli ni tiada terlekat perasaan pada mana-mana belah pihak. Kalau kaedah bai'ul hasah ni, yang dapat untungnya kemungkinan lebih banyak kepada penjual. Mungkin dia boleh letakkan barang tu semua harga mahal, lepas pada tu mana-mana orang yang nak beli, dia kena ambil satu batu ni dan lempar. Jual beli cara ni tak wujud zaman kita, apatah lagi dalam masyarakat Melayu kita ni. Cuma lebih kurang tu ada, tapi dia ada tambah sikit, iaitu unsur maisir sekali ada dalam tu. Bukan setakat gharar, tapi maisir. Maisir ni apa maksud dia? Judi, perjudian, betting. Benda yang paling mudah untuk kita nampak ialah tikam. Walaupun tikam benda yang paling basic, tikam barang-barang mainan. Dulu kalau kita tengok kedai-kedai runcit ni, dia ada beli nombor mana-mana. Nombor tu mungkin harga RM2 dekat papan tu, tapi tak tahu dalam nombor tu apa hadiah yang kita akan dapat, apa benda yang kita akan dapat. Boleh jadi hadiah tu mahal pada RM2 kita beli nombor tu, ataupun boleh jadi murah lagi pada nombor tu. Jadi ini ialah bentuk daripada dua-dua. Gharar pun ada, maisir pun ada dalam tu. Pada zaman Nabi ni, bai'ul hasah, dia tak bayar apa-apa lagi. Tak bayar apa-apa lagi. Cuma dia tak tahu nasib dia nak beli barang tu. Bila mana dia lempar kena dekat barang tu, maka dia kena bayar. Kalau barang tu mahal sampai beratus dinar pun dia kena bayar. Bahkan ada unsur paksaan lagi. Untuk pembeli mesti kena beli benda ni. Jadi memang nampak sangat ada unsur penindasan kepada satu pihak. Jadi benda-benda macam ni, urus jual macam ni, urus niaga macam ni, memang Islam melarang. Sebab ada rasa tak puas hati. Kita mungkin terbeli benda tak perlu, ataupun kita mungkin terbeli benda yang tak kita mahukan, tak kita redha, tak kita sukalah. Mudah ceritanya, benda tu kita tak suka, tiba-tiba kita kena. Kita perlu yang ni, tapi kita lempar ke lain, kena yang lain. Jadi ini ialah bentuk jual beli yang disebut dalam hadis tu secara literal, secara zahir hadis tu. Muka surat yang ke-14, 2.1, apakah gharar? Gharar merujuk kepada unsur-unsur ketidakpastian yang boleh mendedahkan seseorang itu kepada bahaya. Dalam konteks jual beli, jika disebut sesuatu akad itu mempunyai unsur gharar, ia bermaksud adanya unsur ketidakpastian dalam akad tersebut. Sebagai contoh, akad jual beli yang tidak dinyatakan harganya dikatakan mempunyai unsur gharar kerana pembeli tidak dapat memastikan harga jualan yang sebenar. Sebab tu menjadi hak kepada pembeli untuk dia kena tahu harga dia. Dia kena tahu pada harga. Apa yang dia nak beli tu, dia kena jelas berapa harga. Adapun isu yang berlaku dalam masyarakat kita ni, dia iklan satu benda, dia tak sebut pun, tak beritahu pun dalam iklan tu berapa harga. Nak tahu harga, kena private message dia. Yang ni hukum jual beli dia harus. Cuma kita lah rasa macam renyah betul lah penjual ni. Apa salah dia letak terus harga situ? Ada sebahagian orang ni dia cuba nak tarik kita, suruh kita kontak dia. Sebab tu dia tak letak harga tu. Lepas tu dia akan cubalah pujuk kita macam-macam supaya kita terlekat beli juga. Mungkin dia letak harga tinggi, lepas pada tu kita tak layan mesej dia, dia pun tanya lagi,
Kalau nak saya boleh kurang lagi. Yang ni hukum dia harus. Okey, dia hanya proses tawar menawar saja. Cuma sebahagian orang dia rasa renyah benda ni. Sebab tu ada sebahagian penjual ni dia nak peniaga ni letak terus harga barang. Bagi jelas. Sebenarnya itu daripada bab common sense. Dia tak masuk dalam bab hukum haram ataupun harus jual beli. Dia tak efek pun. Dia hanya lebih memudahkan urusan orang. Letak harga barang tu lagi mudah. Tambah kalau pasar raya ke apa-apa semua, ianya lagi-lagilah memerlukan kejelasan seperti ini. Walaupun tak jadi salah. Dan orang yang jual tu pun dia tak letak harga barang, dia tak boleh rasa serabut. Kalau orang ambil barang ni, pergi dekat dia tanya, yang ni berapa? Dia pun bagi tahu, banyak ni, banyak ni. Lepas pada tu orang tu pun tak jadi dengan harga, kena letak balik. Lepas tu dia ambil barang lain pula. Dari segi memudahkan, letak harga barang lebih memudahkan. Tapi kalau dia buat satu akad, kita kena sign akad tu dulu, sign agreement tu dulu. Dalam keadaan tak tahu harga barang, yang tu baru dia panggil gharar. Sebab dia nakkan bersetujunya kita beli barang dulu, baru dia beritahu harga. Yang ni zalim, menzalimi pembeli. Untuk meluaskan lagi skop perbincangan berkaitan maksud gharar, maka di sini ada beberapa pendapat ulama. Pertama, gharar bermaksud jahalah, tidak maklum terhadap barang jualan. Antara ulama yang berpandangan sedemikian ialah As-Sarakhsi dan Az-Zailai daripada mazhab Hanafi. Gharar dengan maksud tak tahu barang tu apa. Penjelasan sifat barang tu tak clear. Bila mana pembeli tanya, buku ni buku apa? Dia buku lah. Tajuk dia apa? Nanti dulu. Tapi yang pasti dia buku. Yang ni pun gharar. Cara dia beritahu tu tak clear. Semua maklumat tentang barang tu perlu maklum dalam pengetahuan orang yang nak beli. Dia tak beli lagi, tapi dia baru bercadang nak beli. Dia perlu tahu benda tu, dan tu tak boleh dihalang. Penjual kena jujur dalam bab ni. Kena bagi tahu semua apa yang ada, apa yang tak ada, kalau dia rosak dekat mana, dia punya ketahanan, semua kena maklum. Okey, itu dia panggil gharar dengan maksud jahalah. Yang kedua, gharar dengan merujuk kepada syak. Ini merupakan definisi Al-Kasani, Ibnu Abidin daripada mazhab Hanafi, dan Ad-Dusuqi daripada mazhab Malik, daripada mazhab Maliki. Menurut Al-Kasani, gharar ialah risiko seimbang yang bakal dihadapi oleh seseorang, sama ada sesuatu yang dikehendaki itu akan wujud atau sebaliknya dalam jual beli. Syak, barang tu ada ke tidak? Bila mana kita tanya stok ada ke tidak? Dengan saya tak ada lagi, tapi akan sampai lah, tapi tak apa, bayar dulu. Itu pun gharar hakikatnya. Ini orang buat kerja dropship ni, tapi dropship ni taklah sampai kepada haram terus. Dia kena ada jaminan. Orang yang jadi orang tengah kepada stok yang disimpan di tempat lain. Dia tak simpan stok, dia dropship saja. Dropship ni mudahlah, dia tak ada stok, dia cuma uruskan order saja. Jadi dia kena maklum, dan maklumat yang dia ada tentang barang yang tidak disimpan dalam stok dia tu, dia kena tahu betul bila mana pembeli tanya. Dia tetap gharar, tapi dia taklah sampai kepada haram, belum lagi. Cuma saya nak sebutnya sini, kita ni dalam jual beli apa-apa pun memang kita terdedah dengan gharar. Contoh paling basic gharar ialah beli buah-buahan yang duduk dalam kulit, tembikai, durian, apa-apa saja. Kita gharar terhadap elok tak elok isi dalam. Yang pertama, kita gharar terhadap rasa buah tu. Mungkin dia boleh tulis mempelam manis, tapi betul ke manis? Masih lagi subjektif, tergantung. Jadi di sini perlukan kejujuran kepada penjual. Sebab tu sebahagian orang ataupun isu yang biasa orang bangkitkan pada benda ni, bila mana datang musim durian, orang akan selalu bangkitkan isu ni. Jualan kilo durian tu
Bila mana timbang isi saja ke timbang sekali dengan kulit? Orang akan petikai isu ni lah. Pertama macam ni, kalau penjual dia nak bersikap jujur, bila mana kita tulis dekat iklan tu derian sekilo bohlah RM10 ke, kita kena detail sekilo ini isi saja ataupun sekilo ni ditimbang daripada buah dengan kulit-kulit dia. Sepatutnya kena detail. Tapi kalau dia tak detailkan dan penjual okey, dia timbang dengan kulit, hakikatnya gharar. Tapi sebahagian para ulama meringankan dalam bab ni sebab ianya benda yang payah, sukar untuk kita pastikan macam mana. Tapi sekarang dah mudah dah lah, orang belah terus depan-depan tu, lepas tu orang letak dalam tupperware lain, jadi kita boleh nampak isi dia. Cuma dulu-dulu lah, zaman-zaman dulu, ataupun menjual mempelam yang masih lagi di pokoknya, ni pun gharar. Mungkin ramai orang tanam harum manis apa semua. Boleh tak nak jual harum manis dalam keadaan belum dipetik lagi? Pandangan yang majoriti menyebutkan tak boleh, selagi tak dipetik tak boleh jual lagi. Cuma nak buat bidaan harga dah boleh lah, nak kautim sikit-sikit, tapi kena letak jaminan. Kalau buah ni rosak, boleh tukar balik. Yang tu lebih selamat, yang tu lebih keluar daripada isu terlibat dengan jual beli gharar. Sebab buah-buahan, benda-benda macam ni ia memang benda yang sukar. Sebab tu dalam muamalat dia panggil al-aqwat al-mustahlikah, makanan-makanan yang cepat rosak ni, mudah rosak. Sayur, ikan, apa-apa semua ni dia memang terdedah dengan gharar hakikatnya. Kita sukar nak keluarkan gharar tu, tapi dia balik kepada setakat mana yang kita boleh transparent terhadap barang yang nak dijual tu. Kita boleh perjelas dekat orang yang nak beli ni takat mana. Cuma bagi saya yang paling terbaiknya, peniaga dia jujur dengan dia kata kalaulah buah ni buruk ataupun rosak, boleh tukar lain. Yang tu paling baik. Dan kita kena ingat, jual ni kena utamakan keberkatan, jangan utamakan untung. Terutama yang jual jenis benda-benda macam ni. Kalau jual jenis benda yang payah buruk ataupun benda-benda macam perabot apa semua tu okey, orang nampak. Benda jenis buah-buahan ni memang dia mudah terlibat dengan gharar, mudah terlibat. Jadi kita kena jujur. Kita kena ingat hadis Nabi kata at-tajirul amin, as-saduqul amin. Peniaga yang benar dan jujur akan bersama dengan para nabi dan orang-orang siddiq di dalam syurga. Kedudukan dia tinggi kalau kita jujur. Sebab tu ada larangan di kalangan para ulama, kita bersumpah waktu kita jual barang ni, kita bersumpah, demi Allah buah yang saya jual ni elok. Walaupun buah yang dia jual tu elok, tapi dia bersumpah dia mengurangkan keberkatan. Jangan bersumpah atas barang tu. Elakkan diri ni, jual apa-apa bersumpah. Tapi orang Melayu kita ni tak buat benda tu. Biasanya orang Arab yang buat ni. Sebab ianya menjadi kebiasaan dalam kehidupan harian dia orang. Hatta jual sayur ke, benda-benda simple pun dia suka sumpah, demi Allah ni yang baik, ni yang baru petik, ni yang baru ambil. Tak perlu, mata manusia boleh tengok dan dia boleh nilai. Tak perlu dia nak convince, yakinkan orang dengan cara seperti itu. Okay. Yang ketiga, gharar merujuk kepada sesuatu yang tak diketahui akibatnya. Ini merupakan aliran sebahagian besar fuqaha. Mazhab Asy-Syafi'i mendefinisikan gharar sebagai khatar, yang bermaksud sesuatu yang berisiko tinggi. Kalau kita beli benda tu, apa risiko daripada barang yang kita beli ni? Dia rosak ke, dia barang yang lama ke? Ini disebut juga sebagai gharar. Penjual tak jelaskan contoh buah-buahan ke sayur-sayur, dia tak sebut ni buah baru ke buah lama. Tambah sekarang macam-macam cara nak menipu mata pembeli. Buah yang nampak tak berapa segar boleh suntik kimia tertentu bagi nampak segar. Warna yang pudar boleh cerahkan balik warna tu bagi nampak macam baru lagi. Jadi ni risiko. Gharar dengan maksud risiko. Okay.
Asy-Syirazi, salah seorang fuqaha dalam mazhab ini, mendefinisikan gharar bagi sesuatu yang tidak diketahui keadaannya dan terselindung akibatnya. Tambah zaman sekarang ni orang banyak buat penipuan. Kita sukar untuk kenal pasti penjual ni betul dipercayai ataupun tidak. Bukan macam zaman Nabi, zaman dulu dia mudah. Okey. Tambah zaman sekarang ni bila mana ada jual beli online. Apa indikator kita yang nak beli barang online ni? Tak kira lah platform Shopee ke ataupun Lazada ke. Biasanya orang dia nak beli barang, dia tengok barang-barang, dia akan tengok apa untuk meyakinkan diri dia nak beli barang tu? Review orang. Ada setengah-setengah penjual, review tu tak jujur. Review tu dia pakai akaun lain, masuk dekat kedai dia, kedai Shopee tu lah, kedai online tu. Dia yang review barang dia dah ambil gambar siap-siap. Lepas tu dia memperbanyakkan, buat banyak akaun supaya orang nampak barang dia tu memang ramai orang beli. Boleh jadi macam tu. Terutamanya barang-barang yang luar negara ni, yang datang pada China. Kita bukan nak kata semua barang China yang tak elok, tapi banyak pendedahan menunjukkan mereka bersikap seperti itu, bersikap menipu ni. Hatta memberi review tu pun review tipu. Hakikatnya benda tu risiko-risiko yang akan ditanggung. Cuma mungkinlah bila mana barang tu sampai, kita boleh buat report dekat Shopee apa semua, mungkin boleh dapat balik duit kita sebagai ganti rugi apa semua. Cuma hukum asalnya ataupun yang sebaiknya bila mana kita nak berjual beli, khususnya penjual, dia jelas. Dia bagi tahu jelas. Dia nak jual kenderaan apa semua, dia kena bagi tahu kenderaan ni pernah accident, part mana. Kenderaan ni pernah tenggelam banjir, part mana. Dia kena cerita benda tu. Tambah-tambah kalau benda-benda yang tiba-tiba murah daripada harga pasaran, lagilah kita kena curigainya. Jadi kita kena ada usul benda tu. Saya ingat dulu tahun 2000 berapa? 2018 ataupun 2017. Banjir besar di Kemaman. Kemaman ni, Terengganu ni tempat yang selalu banjir. Bila mana banjir, tenggelam hampir keseluruhan cukai Kemaman tu. Bukan cukai income tax, nama bandar dia cukai. Okay. Cukai tu tenggelam habis, kecuali satu part je, Binjai yang tak tenggelam. Bila mana tenggelam habis ni, kereta-kereta kebanyakan penduduk-penduduk ni pun semua tenggelam banjir. Bila mana banjir dah surut, orang dah mulai bersih, hidup stabil, tiba-tiba orang yang jual kereta dan beli kereta cycle ni, dia orang mendapat permintaan penjualan kereta daripada Kemaman ni tinggi. Banyak orang jual. Bila mana dia orang beli, elok kereta tu, rupa-rupanya kereta tu bekas tenggelam banjir. Yang jual tak beritahu. Ini berdosa. Pelaku ni berdosa. Dia jual, dia touch up elok, dia pergi hantar dekat mana kedai aksesori bagi nampak macam baru balik. Akhirnya bila mana dia buat inspection yang lebih teliti, ternyata kereta ni adalah kereta banjir. Jangan buat benda seperti ini. Kalau kereta tu kereta banjir, kena bagi tahulah kereta banjir. Kalau kereta tu kereta aksiden, kena bagi tahulah kereta aksiden, motor ke apa ke. Barang-barang perabot dalam rumah, elektrik dalam rumah. Sebab waktu tu orang kira nak tukar baru je. Orang dah tak fikir dah yang ni. Jadi ini juga termasuk daripada gharar yang berbentuk khatar, risiko daripada penjual bila mana dia buat benda ni. Okay. Pembahagian dan contoh gharar zaman dahulu dan semasa. 2.2. Gharar boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Kewujudan atau sifatnya boleh diperincikan seperti berikut. Muka surat 15. Yang pertama, gharar dalam akad ataupun kontrak. Dalam perjanjian tu ada beberapa item yang tak jelas. Yang ni kita dah sebut sikit dalam hadis pertama tentang larangan riba. Ianya boleh mengakibatkan pergi kepada masalah seterusnya, jual beli tu adanya unsur riba. Bila mana kontrak tu tak jelas. Yang kedua, gharar dalam barang yang dijual, sama ada jenis, kuantiti, berat dan selainnya. Barang tu sukar untuk dianggarkan. Contoh, gharar yang kita terlibat tiap-tiap hari ni, apa dia?
pergi makan kedai makan tengah hari, ambil lauk, duduk, baru waiter tu datang kira lauk. Macam mana? Cara apa yang dia nak guna untuk pastikan ukuran kuah, lauk apa semua tu sama, mengikut spesifik harga tu? Tak. Saya tengok kebanyakan waiter ni dia anggar je. Dia tengok dia anggar. Tu gharar hakikatnya. Tapi gharar ni gharar yang dimaafkan. Sebab ada kedai, orang yang pergi makan ni, pelanggan-pelanggan yang datang ni, dia suka makan. Sebab saya duduk di Kuib ni, ada orang suggest kedai-kedai, staff-staff yang suggest kedai ni elok makan Ustaz, sebab kedai ni murah, tapi kena tunggu waiter yang tua, jangan waiter yang muda. Dia ada dah benda macam tu. Dia kata waiter muda memang tak pau harga tinggi, bagi waiter tua. Waiter yang tua tu dia punya, kita ambil lauk banyak, murah. Saya mula-mula tak percaya, rupanya saya pergilah. Ada kawan-kawan staff pergi sekali. Saya dengan kawan sebelah ni, lauk yang sama dan kuantiti lebih kurang. Datang yang tua tu dia kira yang kawan sebelah. Dia kira lebih kurang RM7 ke RM8 macam tu lah. Datang yang muda kira yang saya RM9.5. Jauh beza. Tak apalah, saya makan sekali je kedai tu, lepas tu tak makan lah. Cuma saya nak katanya, itu pun gharar. Sebab tak boleh salahkan dia. Cuma itu ialah benda yang susah untuk orang kata apa, dijelaskan. Satu tempat je dalam dunia ni, saya rasalah, mungkin tempat lain ada kot, mungkin maklumat yang terhad saya ada, dalam dunia ni bila mana makan dekat kedai dia tak gharar, iaitu di Jepun. Jepun timbang pinggan makanan kita ni, dia timbang, tengok berapa gram apa semua, dia letak dulu pinggan kita tu, okey, dengan gram ni, okey, ni harga dia. Tempat kita tak buat lah, tak ada lah depan kaunter tu ada penimbang, tak ada. Sebab itu ialah peraturan yang diletakkan oleh kerajaan dia. Sebab tu di Jepun ni, kalau kita pergi McD ke KFC ke, ayam yang dalam gambar menu atas tu saiznya sama dengan ayam yang kita terima. Dia tak boleh kecil, sebab itu menyalahi akta perniagaan di negara dia. Kita lain, kita dalam gambar besar dapat kecil, itu pun gharar. Tapi kita okey, kita tak ada pasal nak pergi buat report apa semua. Habis tinggi kita viral. Kalau kecil sangat baru orang viral. Cuma orang kita pun tak peduli sangat dah benda tu. Cuma nak katanya itu ialah benda-benda gharar yang memang sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian. Contoh lain lagi, masuk tandas bayar 50 sen, 5 kupang. Kita guna air tak banyak pun, bayar 5 kupang. Kawan yang masuk selepas pada kita tu siap mandi lagi, pun 5 kupang. Kuantiti air lain, itu pun gharar. Tapi tak ada lah kita nak detail sampai tahap tu. Tak ada lah orang yang jaga pintu tandas tu kata, saya dah kira tadi berapa liter air, yang ni kena RM1 lebih, sebab dia mandi. Kalau ada sistem yang maju seperti itu boleh kira, maka makin kuranglah kita terlibat dengan gharar ni. Cuma nak katanya, inilah benda-benda yang sukar untuk diselesaikan, dengan sebab dia akan jadi rumit, jadi renyah lah. Melainkan bangsa tu jenis berinovasi, bangsa tu jenis orang yang memang nak fikir benda ni, dia akan boleh buat lah. Okay. Imam An-Nawawi rahimahullah, yang ketiga, gharar dalam bayaran menentukan harga, diskaun dan selainnya. Okay, kita baca muka surat 15 tu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, termasuk jual beli gharar seperti jual beli hamba yang terlepas atau tidak ada atau tidak jelas, jual beli barang yang tidak mampu diserah terima, jual beli sesuatu yang belum sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang memiliki banyak air. Ini antara isu-isunya lah yang berlaku pada zaman dulu. Jual beli hamba ni tak merdeka lagi, hamba orang lain, kita jual, kita kata ambil lah hamba ni. Rupanya hamba tu ada tuan dia lagi, tak selesai lagi dia. Jadi itu pun gharar. Okay. Selain pada tu, dia sebut sini jual beli sesuatu yang belum sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang memiliki banyak air. Kita pergi tepi sungai,
Kita pun panggil orang, mai beli ikan. Orang pun tanya, mana ikan? Tu, tangkap sendiri, tapi bayar kat saya. Tak boleh. Mengaku ikan tu yang kita punya, tak boleh. Itu ikan tu bebas lagi. Ataupun jual beli susu dalam kantung binatang lagi. Susu kambing, susu lembu. Tengok susu tu kita letak harga tu, tak boleh. Itu semua termasuk dalam jual beli gharar. Jual beli janin dalam perut, jual beli anak lah dalam perut, itu pun tak boleh. Jual beli selonggok makanan yang tidak jelas timbangannya, makanan yang tidak ditimbang dengan tepat. Jual beli baju yang tidak jelas daripada longgokan pakaian. Pergi bandar, tunjuk je nak yang warna merah, nampak ujung-ujung je, tak boleh. Menjadi hak kepada pembeli untuk tengok habis. Tengok habis baju tu macam mana. Okay. Kemudian apa lagi dia sebut? Jual beli kambing daripada segerombolan kambing dan contoh-contoh semisal itu. Orang datang nak beli kambing ke biri-biri, kita pun tunjuk je, ambil lah yang duduk tengah-tengah tu. Tak boleh, kena tarik bagi tengok betul-betul clear depan orang yang nak beli tu. Semua bentuk jual beli ini termasuk dalam jual beli yang batil kerana mengandungi gharar, ketidakjelasan, tak pasti dan sangat banyak risiko bila mana berlaku jual beli seperti ini. Contoh, mengambil kesempatan. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu rupanya gharar. Contoh, jual beli kepada orang yang tak tahu undang-undang di negara kita. Ni duk berlaku di kalangan student KUIP yang duduk di kampus Ulu Pau ni. Kampus baru ni dah buka dah. Antara benda yang dihadapi ialah student-student foreigner, student-student luar negara ni, dia orang beli motor, tapi motor tak ada road tax. Tak tahu siapa yang jual. Bila mana buat pemeriksaan, banyak motor tak ada road tax. Geng-geng ni memang beli. Geng-geng yang daripada Nigeria apa semua, sebab dia orang ni susah nak pergi mana-mana. Dia orang nak hari cuti, nak keluar apa semua. Dia orang tak tahu undang-undang Malaysia kena ada road tax motor. Ada orang-orang Melayu kita mengambil kesempatan di atas kejahilan dia orang terhadap undang-undang negara kita, jual. Sebab baru ni ada kes accident, dia langgar kereta mana tak, cek tak ada road tax. Dia orang luar negara, dia tak tahu undang-undang tempat kita. Memang motor tu murah, sebab dia kira murah, dia kira nak beli. Sebab dia orang pun bukanlah golongan yang orang kata apa, berkemampuan sangat. Ini tanggungjawab kepada orang yang tahu undang-undang. Kita nak deal dengan orang luar negara, jangan ambil kesempatan. Dulu saya di Jordan macam tu jugalah. Waktu belajar luar negara, orang Arab ambil kesempatan pada kita. Dia kata rumah dia kosong, bolehlah masuk sewa rumah dia. Rupa-rupanya ada lagi orang dalam tu, tapi dia dah ambil dah bayar sebulan. Sebab dia nak. Lepas tu dia kata kalau nak beli mesin basuh boleh, nanti dia tolong beli. Mesin basuh second dia tapau dekat 1,000 lebih. Patutnya kita boleh beli baru. Kita tak tahu. Kita tak tahu pada waktu tu, tak erti. Orang kata apa, tak tahu hal ehwal negara orang. Ini pun masalah. Sebahagian orang, ini pun gharar. Orang yang beli, dia tak tahu dia sedang berhadapan dengan jual beli gharar. Jadi benda ni atas kejujuran kita lah. Sebagai seorang Muslim, janganlah buat perangai macam tu. Jangan ambil kesempatan. Yang penting aku nak jual je motor ni. Tak ada road tax pun tak apa. Yang penting ada orang sanggup beli, aku jual. Tak boleh. Itu menyusahkan orang, menyebabkan banyak masalah yang timbul. Ataupun contoh satu lagi, maaf saya sebut, kalau menyentuh sensitiviti lah, jual beli daripada orang yang kita rasa something. Contoh saya sebut ni atas dasar nak bagi faham je. Orang yang nagih dadah, dia jual barang murah, confirm barang tu curi, kita beli. Jangan beli. Sebab bila mana kita beli, kita menggalakkan dia sentiasa ambil barang orang. Jangan. Contoh, dia datang jual dekat kita, apa nama ni, stiker lama ke apa sajalah, barang-barang berharga apa semua. Sebab geng-geng ni dia tapau semua je benda boleh jual. Tong gas kosong pun dia tapau semua. Dia jual murah pada harga runcit, kita beli. Kita telah memberi saham kepada semakin maraknya orang kebah barang orang. Benda ni tak boleh.
Contoh, tengok dia datang, kita tengok dia something kurus, macam perwatakan tu tahu dah ni penagih dadah. Dia pun keluarkan daripada poket dia jam tangan Rolex mana tah. Patut jam tangan tu harga ribu-ribu, dia jual kat kita 200, kita beli. Dia curi yang orang. Sebab dia orang ni 100 pun dia orang ambil, 200 pun dia orang ambil. Lagi mahal lagilah dia orang ambil. Cuma nak katanya dia orang nak kita beli benda yang bawah pada market pasaran tu. Bila mana datang pada orang macam ni, itu pun gharar. Tapi ada orang dia mengambil kesempatan. Sebab tu gharar ni dia boleh kena pada penjual, boleh kena pada pembeli. Pembeli mengambil orang kata apa, kesempatan di atas penjual yang terdesak, dikira jualnya. Ini pun termasuk daripada gharar yang kita kena hati-hati. Kemudian dia sebut lagi, apa yang dia sebut situ, semua bentuk jual beli ini termasuk dalam jual beli yang batil kerana mengandungi gharar. Gharar terbahagi kepada 3 bahagian. Gharar fahish, iaitu gharar yang banyak. Contohnya menjual ikan yang masih berada di sungai. Yang ni memang clear gharar, tak boleh tak boleh beli ikan dia sebab dia tak tangkap lagi. Kena dia tangkap dulu, baru kita boleh deal harga dengan dia. Yang kedua, gharar yasir, gharar yang sedikit. Contohnya makan di restoran sebelum mengetahui harga nasi dan lauk yang diambil. Macam kita sebut tadi lah, kuantiti lauk apa semua ni gharar yasir dia panggil. Okay. Yang ketiga, gharar mutawassit, iaitu gharar sederhana. Gharar yang berada antara gharar fahish dan gharar yasir. Contoh, menjual rumah beserta perabot di mana tidak diperincikan perabotnya. Jual rumah sekali dengan perabot jual, tak bagi tahu perabot tu ada yang dah rosak apa semua. Ini dia panggil gharar mutawassit. Jadi gharar tu ada 3 martabat ataupun 3 peringkat. Para ulama sepakat mengatakan gharar fahish boleh membatalkan akad. Maknanya jual beli terbatal bila mana dia sangat-sangat clear menjual benda-benda yang tak jelas. Contoh, dia nak jual pada kita burung. Dia kata, saya ada burung ni, burung unggang ada, macam-macam jenis burung. Kita pun tanya, kat mana simpan? Tu duduk terbang tu, ambil bayar kat saya. Tak boleh, itu fahish, jelas fahish. Okay. Kemudian dia sebut lagi, dia kata manakala gharar yasir tidak memberi apa-apa kesan terhadap akad, yang penting kita reda. Macam kes tadi lah, kes pergi makan dekat kedai apa semua, kita tak boleh nak agak harga, dan dia pun guna kaedah agak je. Tuan kedai tu, waiter tu, dia agak-agak. Tapi kita ni dah get ready lah, apa-apa harga pun kena, kita akan bayar. Sebab kita pun rasa harga dia taklah dia cekau, melambung sangat. Biasanya isu makan kedai restoran ni yang orang duk hangat dulu, isu apa? Isu makan kedai mamak di Penang, ambil sotong apa-apa semua ni, apa semua kena dekat RM40 sepinggan, RM50 sepinggan. Sebab tak jelas. Hakikatnya itu gharar. Bila mana harga dah luar daripada biasa, kita rasa ralat, dia akan beri kesan pada jual beli tu. Akhirnya apa jadi? Akhirnya terpaksalah buat satu undang-undang. Seekor sotong ni berapa ringgit. Tapi tetap ada gharar, sebab saiz sotong tak sama antara satu sama lain, walaupun duduk dalam periuk yang sama. Ikan ke apa ke, bendi, kuah dia apa semua. Sebab sekali dia sendukkan kuah tu, kita tak tahu sendukkan tu sama ke setiap pinggan, tak sama. Ada hari dia rasa baik hati, kuah tu memang banjir betul, ada hari kering je. Jadi ini ialah gharar yasir. Dibenarkan dengan syarat kita yang beli tu reda. Kita pun rasa macam tak apalah, belilah. Kalau kita rasa macam something, kita mungkin tak pergi dah kedai tu 2-3 bulan, lama dah bosan baru pergi pula. Cuma dia panggil gharar yasir, kita beri laluan azan tu.
Okey. Kita sambung sikit beberapa poin untuk kita selesaikan hadis yang kedua ni. Okey. Gharar yasir, kalau ianya redha daripada pembeli, tak memberi efek terhadap jual beli itu. Cuma kalau dia pertikai, penjual kena bertanggungjawab atas pertikaian daripada pembeli tu. Macam kita sebut tadi lah, bila mana makan dekat kedai, restoran mana-mana, tiba-tiba kita tersyok dengan harga dia 1,000 lebih, 500 ke semua. Tiba-tiba kita nak minta pendetailan. Penjual dia tak boleh marah, dia kena detailkan. Itu memang tanggungjawab penjual. Sebab kita nak dapatkan keredaan daripada pembeli. Kalau kita tak boleh detailkan, kita kena ada buat ganti rugilah pada pembeli tu. Biasanya kes macam ni dia berlaku pada kedai makan lah, ataupun tempahan baju ke apa-apa semua pun boleh jadi kak. Cuma kes yang biasanya mainstream ialah isu makan di restoran, makan kedai mamak ke, makan kedai-kedai yang terkenal ke, ikan bakar apa-apa ke, tiba-tiba terkejut tengok resip. Tapi nak katanya kita boleh pertikai dan penjual kena layan pertikaian. Pengalaman saya lah, antara kedai makan yang bila mana kita petikai dia layan, kedai mamak lah, kita petikai dia layan. Sebab memang kaedah dia orang niaga ni, benda tak ada pun bagi tahu kata ada dulu. Contoh kita tempah apa-apa kan, kita beritahu dia nasi goreng ni ada, dia kata ada. Dia masuk dapur tak ada, baru dia patah balik. Itu dia teknik dia jual. Dia tak akan hampakan kita dengan dia kata tak ada, yang ni tak ada, yang tu tak ada. Kita pun putus angin lah kalau dengar banyak tak ada. Pengalaman saya makan satu kedai di Penang ni, kita makan. Saya makan dengan ada beberapa orang lah. Yang bayar tu kawan tu, sebab kita diajak makan sekali lah. Okay. Lepas tu bayar mahal lah. Kita orang pun rasa macam mahal. Yang kira tu pekerja dia tu mamak juga. Kira. Akhirnya kita rasa tak puas hati, kita panggil yang cashier tu. Sebab yang cashier tu nampak macam bos sikit. Dia pun datang tanya, ada apa masalah? Cara dia lah. Cara dia tu kita rasa macam seronok. Dia layan kita tu, semua dia layan. Okay. Lepas tu kawan yang nak bayar tu kata, ni harga ni saya rasa macam tak masuk akal harga ni. Ada sampai 100 lebih. Apa cashier tu buat? Dia marah dulu waiter tu. Kata apa kira tak betul? Ni tak guna duduk belakang. Dia marah. Dia kira. First kawan waiter tu kira, saya ingat lagi, RM152.07. Waiter tu kira, pekerja. Cashier datang kira, dia kira, dia tanya-tanya, RM155. Naik RM2-3. Lagi naik, lagi mahal. Kita ingat lagi turun. Dia kata betul, salah, 155. Kita kata baik, tak payah panggil. Patut dah okey dah harga tadi tu. Cuma dengan sebab muka dia tu senyum selalu, kawan ni pun tak jadi dah nak petikai kali ketiga. Bayar pergi lah. Dia pun dah layan elok. Dia dah marah maki kawan pekerja tu, kira macam nak kena buang lah pada tu. Dia kata ni tak guna punya pekerja ni, tak payah kerja sini pada ni. Apa kira, tak reti kira, jangan kira. Dia marah dulu, dia bagi kita puas hati, kawan tu kena marah. Baru tu dia kira dia tapau RM2 lagi kat atas. Kita pun dah kawan tu kena marah, dah macam nak kena balik kampung dah. Kita pun tak gamak lah, kata ambil harga tadi lah, tak kata bayar pergi lah. Cuma itu gharar lah hakikatnya. Tapi nak katanya, sebab tu dalam buku kita ni, muka surat 15, menurut Muhammad Beltaji ni, mustahil bagi pembeli dan penjual mengelak gharar sepenuhnya. Hidup kita ni payah untuk kita mengelak gharar sepenuhnya. Tapi gharar itu akan terangkat bila mana adanya taradhi. Taradhi ni maksudnya rasa puas hati daripada pembeli dan penjual. Okey. Muka surat 16 yang perenggan atas tu tak payah baca. Yang tu orang kata apa? Penerangan saja. Kita nak pergi pada 2.3 tu. Kita nak habiskan 2.3 tu, gharar yang dimaafkan. Walaupun gharar terlarang asalnya, namun ada beberapa jual beli bentuk gharar yang dimaafkan asalkan memenuhi beberapa syarat berikut. Okey. Dia ada letak 4 situ. Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit seperti bayaran masuk tandas awam kerana kita tidak mengetahui berapa kuantiti air yang boleh digunakan. Tadi saya dah sebut. B, urus niaga tersebut diperlukan oleh masyarakat. Contohnya makan di restoran dengan konsep makan dahulu baru bayar dan selainnya pun dah sebut. C, gharar tersebut tidak mampu dielakkan melainkan dengan masyaqqah.
iaitu kesusahan yang diiktiraf oleh syarak. Contoh, membeli rumah yang belum disiapkan. Kita dah proses dah loan, rumah atap pun tak ada lagi, baru duk pasang tiang baru, cuma dia letaklah gambar plan yang dia dah buat. Dia pun dah tunjuk bilik dia macam ni, kalau corner lot berapa luas tanah dia. Kita beli benda tak siap lagi, itu dibenarkan. Tapi dia ada konsep ganti rugi lah kalau sekiranya siap tu dia jadi lain. Okay. Di pemberian hadiah, cabutan bertuah tanpa yuran, bonus dan selainnya, walaupun tidak diketahui asalnya tetapi dimaafkan kerana ia bukan kontrak jual beli. Di ni contohnya apa? Contoh, tuan-tuan pergi isi minyak RM50, layak untuk dapat satu peraduan ni. Dalam peraduan tu hadiah pertama ni. Hadiah tu lagi mahal daripada RM50 kita isi minyak tu. Kita pun tunggu, dia pun buat cabutan bertuah, nama kita dapat, kita isi RM50 je, dapat hadiah motor harga dekat dengan RM7,000. Yang tu tak ada kena mengena, dia tak panggil gharar. Ada orang mungkin isi dah 5-6 kali, dapat 500 je isi situ. Cabut cabutan bertuah, dia cuma dapat mana air yang harga RM50 je, jadi rugilah dia, sebab dia dah bayar banyak dah situ. Itu tak dikira sebagai gharar, sebab dia tidak ada, dia asing daripada jual beli. Kita beli benda lain, itu ialah sampingan semata-mata. Okay. Voucher pun samalah apa yang kita dapat. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bab gharar ni. InsyaAllah kali yang akan datang kita ya macam mana? Ya. Yang tu pun termasuk dalam isu ni juga. Maknanya dia benda lain. Dia memberi kita kelayakan untuk masuk dalam cabutan itu. Sebab cabutan tu kita tak bayar, dia hanya tengok layak saja. Kita dah simpan sampai takat ni, kita layak untuk dapat cabutan itu. Lepas pada tu, cabutan tu andai kata kita menang, kita pun terus simpan lagi, tak ada isu pun yang tu. Itu ialah benda yang sama macam ni juga. Dia hakikatnya ada orang mungkin simpan 4,000 lah, sebab syarat layak untuk dapatkan kelayakan tu ialah 4,000 ke atas, contohlah. Tiba-tiba dia menang dapat 1 juta. Dan ada orang mungkin simpan 50,000 dah, mungkin dia dapat cabutan bertuah hadiah yang ketiga, keempat, mungkin dia menang 5,000 ke 7,000, taklah macam hadiah first prize tu apa semua. Ia tidak ada apa-apa masalah, tidak terlibat dalam judi ke apa, bukan, sebab kita tak bayar apa-apa. Ianya berpisah daripada akad lain. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk yang tu. InsyaAllah untuk akan datang kita akan masuk hadis yang ketiga tu, berkenaan dengan menipu dan helah dalam jual beli. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.